Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sandahya, dan ini kita nak bercakap khusus berkaitan dengan menjelang 100 hari kerajaan perpaduan. Pastinya banyak perkara yang berlaku, terutamanya apabila kita melihat kepada insiden dan juga bencana banjir yang ketika ini berlaku di beberapa negeri, dan antara negeri yang teruk terjejas adalah di Johor khususnya. Dan apa yang dimaklumkan oleh kerajaan akan mempercepat agihan bantuan wang ihsan kepada penduduk yang terjejas banjir di seluruh negara ketika ini. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya juga menggesa semua pihak terlibat termasuk agensi di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA tidak menangguhkan penyaluran bantuan berkenaan. Berdasarkan dasar mekanisme pengurusan dan indeks pencapaian utama KPI yang ditetapkan, peruntukan wang ihsan RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah KAR akan disalurkan kepada negeri dan daerah dalam tempoh seminggu selepas mendapat maklumat lengkap mangsa banjir. Bagaimanapun bagi mangsa banjir yang tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara, mereka perlu melalui beberapa proses semakan bagi mengelak pertindihan saluran bantuan. Itu SOP yang kita tetapkan. Sebaik saja kita menerima maklumat yang telah disahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah, NADMA akan salurkan serta-merta. Kerana kita faham bahawa yang melaksanakan operasi yang mengetahui keadaan di akar umbi adalah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah, berdasarkan kepada dasar dan mekanisme pengurusan negara. Kita di NADMA tidak akan bertangguh daripada aspek tersebut, dan itulah juga komitmen kepimpinan kerajaan kita, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat pusat. Itu adalah penekanan mereka bahawa bantuan itu pasca bencana perlu disalurkan segera. Jadi itu SOP di peringkat pusat. Jadi kita mengharap juga di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah mereka juga melaksanakan SOP tentu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas taklimat pengurusan bencana banjir daerah Muar di Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Muar PKOB pada Sabtu. Beliau terdahulu turut meninjau operasi PPS di Dewan Serbaguna Pagoh. Pada Jumaat, kerajaan mengumumkan bantuan segera sebanyak RM50 juta kepada negeri Johor yang merupakan negeri paling teruk terjejas dilanda banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu akan digunakan untuk kerja baik pulih, infrastruktur yang rosak dan bantuan-bantuan lain kepada penduduk terlibat. Dan ini pula kemaskini situasi terkini mangsa banjir di seluruh negara, dan kita dapat melihat ia menunjukkan sedikit penurunan sejak petang ini. Dan menurut portal info bencana JKM, ia melibatkan 41,361 melibatkan 11,992 keluarga yang ditempatkan di 282 pusat pemindahan sementara atau PPS. Dan setakat ini 6 negeri terjejas banjir iaitu Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor dan Sarawak. Bagaimanapun situasi banjir di Johor kekal terburuk dengan jumlah mangsa banjir terus meningkat. Setakat ini 37,756 mangsa daripada 10,931 keluarga dipindahkan ke 250 PPS. Di Pahang, 20 PPS telah dibuka dan menempatkan 2,443 bangsa daripada 758 keluarga. Manakala di negeri lain tidak banyak berubah dengan 711 mangsa banjir dipindahkan di Negeri Sembilan daripada 191 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Manakala di Melaka, 6 PPS dibuka menempatkan 378 mangsa daripada 96 keluarga. Sementara itu di Selangor, 59 mangsa dipindahkan ke 1 PPS membabitkan 11 keluarga. Manakala di Sarawak, jumlah mangsa banjir menurun kepada 14 orang daripada 5 keluarga yang kini ditempatkan di Kompleks Sukan Julau di Salike. Baik, dalam usaha kita sebenarnya untuk membantu mangsa-mangsa banjir di kawasan-kawasan terjejas, apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, NGO dan sebagainya, pasti ia diimbangi dengan perkara-perkara penting untuk kita faham dan juga membaca berkaitan dengan perubahan cuaca dan bagaimana untuk kita menguruskannya. Jadi Profesor Engineer Dr. Fadil Muhammad Din, Pengarah Pejabat Pelestarian UTM, menerusi saya dalam talian ketika ini. Assalamualaikum
Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Baik, Prof, pertama sekali kita tahu kejadian banjir yang berlaku terutamanya di negeri Johor, antara negeri yang terburuk ketika ini dengan lebih daripada 37,000 mangsa ditempatkan di PPS. Dalam konteks dan juga suasana ini, apa yang kita dapat baca dan juga kita faham, Prof, berkaitan dengan perubahan penerimaan hujan yang tinggi di kawasan-kawasan tertentu dan sebab-sebab berlakunya banjir? Baik, kalau kita lihat sebab kita dapati bahawa kejadian banjir ini sudah semakin kerap. Bermakna fasa yang kita jangkakan dari segi peralihan monsun telah pun beralih ya. Maksudnya dia telah memasuki kepada fasa yang kedua. Fasa yang pertama telah berlaku pada awal Januari dan sekarang berlaku pada Februari. So, semasa keadaan ini berlaku, kita dapati bahawa ini adalah merupakan petunjuk awal di mana beberapa kawasan yang memang berisiko banjir dan memang mengalami banjir mengalami satu kejadian drastik di mana mereka menerima limpahan air yang begitu banyak, mungkin melebihi daripada 200 mm bagi satu-satu masa, jangka masa yang agak dekat kepada satu-satu kawasan. Sebagai satu contoh, kita melihat di kawasan Segamat. Dan yang kedua adalah kita melihat kepada faktor perubahan cuaca itu sendiri, yang mana kita semua sedia maklum bahawa bagaimana intensiti ataupun kelebatan sungai ataupun yang menyebabkan berlakunya hujan yang lebat di sesuatu kawasan menyebabkan banjir adalah kerana pengeluapan yang begitu banyak yang disebabkan oleh peningkatan suhu. Jadi ianya bukan merupakan antara fenomena biasa, dia adalah merupakan satu fenomena yang kita telah jangka, tetapi ianya telah ditambah oleh satu faktor lain, iaitu disebabkan oleh satu perubahan cuaca itu tadi. Jadi ini yang merujuk kepada beberapa kawasan, terutamanya di kawasan selatan dan beberapa kawasan pantai timur yang telah pun mengalami intensiti hujan yang begitu drastik pada masa sekarang, pada fasa yang kedua dalam peralihan monsun. Prof ada nyatakan tadi, kita faham apabila hujung tahun, contohnya di musim tengkujuh, peralihan monsun timur laut dan sebagainya. Tadi Prof menyatakan bahawa monsun timur laut mungkin masuk siri ataupun fasa yang kedua. Dia sebenarnya, kalau kita nak bercakap berkaitan dengan monsun timur laut, monsun ini sebenarnya berapa keadaan ia berlaku kalau kita boleh mengiranya dalam tempoh setahun itu sebenarnya, Doktor? Sebenarnya kalau kita melihat kepada tempoh asas ataupun tempoh lazim peralihan monsun ini, ia disebabkan oleh berlakunya perbezaan tekanan yang disebabkan oleh di kawasan utara dan juga di bahagian selatan, terutamanya di bahagian Australia. Jadi sebenarnya pada masa sekarang apa yang berlaku adalah perubahan itu yang dijangkakan sepatutnya berlaku hanya 2 kali dalam setahun, iaitu sepatutnya berlaku pada awal tahun dan akan berakhir pada sama ada suku kedua ataupun akan berakhir pada suku yang ketiga ataupun yang keempat. Jadi dua peralihan ini menyebabkan di mana kita sudah boleh merancang di mana keadaan yang dipanggil sebagai wet ataupun musim basah dan juga musim kering. Jadi kedua-dua perbezaan ini sebenarnya setelah beberapa tahun dalam proses pengkajian dan kita punya analisis mendapati bahawa ianya sudah pun beranjak sedikit, bermakna masanya sudah berlaku lebih panjang dan ianya berlaku lebih kerap. Bermakna kalau kita menganggarkan dalam sekitar mungkin 2 bulan, ia telah pun beranjak menjadi ke 3 bulan. Dan ianya bukan lagi berlaku pada satu-satu masa. Mungkin dia akan ada sela masa, mungkin berlaku pada minggu yang pertama dan kemungkinan dia akan beralih kepada minggu yang ketiga. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya satu fenomena yang biasa tetapi telah pun memberi satu prediksi baru kepada di Malaysia terutamanya kawasan-kawasan banjir, di mana bagaimana mereka untuk menilai dari segi keadaan waktu yang dipanggil sebagai waktu kering dan juga waktu basah itu tadi. Dan juga doktor, kalau kita seperti yang doktor nyatakan, mungkin kita melihat kepada perkara yang biasa berlaku bila kita bercakap berkaitan dengan peralihan monsun dan sebagainya. Tetapi dalam konteks dan juga keadaan sekarang, bagaimana doktor melihat kepada faktor yang menyumbang kepada masalah banjir ini? Adakah dia disebabkan oleh kadar penurunan hujan lebat yang banyak,
ataupun faktor-faktor alam yang lain yang boleh menjejaskan ekosistem ataupun kawasan-kawasan yang mungkin sebelum ini terjejas dengan banjir tetapi tidak seteruk yang berlaku hari ini? Okey, saya boleh katakan bahawa fenomena alam ini telah pun berubah sejak 20 tahun yang lepas. Di mana kajian kita mendapati bahawa telah berlaku peningkatan terutamanya dari segi intensiti yang saya sebutkan tadi. Cuma pada masa sekarang kita dapati bahawa penilaian impak yang berlaku disebabkan oleh perubahan cuaca itu tadi tidak disokong dengan satu dipanggil sebagai faktor mitigasi, iaitu di mana kita kena pastikan bahawa struktur infrastruktur yang kita bina ataupun bagaimana penyelenggaraan yang perlu kita laksanakan sebelum kita menghadapi isu ini ataupun masalah ini. Sebagai satu contoh, kita melihat kepada dua kawasan yang berbeza di mana pelan mitigasi dan juga kontingensi yang melibatkan kepada tempatan banjir berbeza di antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Jadi faktor yang kita boleh lihat dekat sini dan saya rasa kebanyakan daripada pakar-pakar ramalan berkaitan dengan impak dan sebagainya, mereka bersetuju bahawa sebenarnya faktor hujan yang lebat ditambah juga dengan fasa yang saya sebutkan tadi adalah penyumbang utama. Kemudian ianya juga disokong dengan satu bukti yang di mana kita dapati banyak kawasan-kawasan lembangan, kawasan-kawasan tadahan sudah pun di clear ataupun dijadikan kawasan kediaman. Sebagai satu contohnya mungkin kawasan pertanian. Jadi kawasan-kawasan ini telah pun tidak dapat menampung jumlah air larian yang banyak. Jadi ini akan menyebabkan ianya terkepung dan mungkin masuk ke dalam satu jajaran laluan dan menyebabkan kawasan yang berada di pertengahan sungai ataupun di bahagian hilir akan ditenggelami. Jadi membawa juga dengan puing-puing dengan kelodak yang telah pun berlaku di dalam sungai mana-mana kawasan yang terjejas. Jadi ini akan memburukkan lagi keadaan. Jadi bermakna dua faktor utama, satu faktor yang disebabkan oleh perubahan cuaca tadi, kesan sampingannya adalah disebabkan oleh hujan yang lebat, dan yang kedua adalah dari segi faktor perparitan, faktor sungai, faktor mendakan kelodak yang mencetikkan sungai dan menyebabkan air melimpah dengan begitu cepat. Prof, saya akan sambung lagi selepas ini terutamanya untuk kita memahami berkaitan dengan keadaan cuaca di Malaysia dan juga bagaimana untuk kita menguruskannya. Risiko ini bukannya datang dalam bentuk mangsa semata-mata tetapi ia melibatkan semua, terutamanya apabila kita bercakap apa inisiatif dan juga tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan khususnya untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang terjejas sebelum ini dapat dibaik pulih ataupun atasi dengan cara yang lebih efektif. Kita akan sambung selepas ini dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan. Kita berhenti rehat seketika. Baik, kembali dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan dan pastinya kita hari ini memberi fokus kepada bagaimana untuk kita membaca keadaan dan juga suasana terkini berkaitan dengan cuaca dan bagaimana untuk kita menguruskannya. Ini susulan daripada kejadian banjir yang berlaku di beberapa negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN tidak menolak kemungkinan harga sayur akan naik selepas beberapa negeri dilanda banjir. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan setakat ini pihak kementerian belum menerima sebarang laporan mengenainya. Setakat ini belum ada lagi sebab selepas musim tengkujuh yang lepas, harga sayur telah turun mendadak. Tapi kita bersedia untuk report 1-2 hari ini apabila kita dapati hujan luar jangka di Johor. Menurut Salahuddin, kebiasaannya kenaikan harga sayur boleh berlaku selepas banjir sesudah terdapat kebun dan tanaman yang musnah sekaligus mengurangkan bekalan. Semua itu beliau akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menyelesaikan isu tersebut. Baik, masih bersama saya Profesor Engineer Dr. Fadil Muhammad Din, Pengarah Pejabat Pelestarian UTM. Prof, tadi kita bercakap khusus berkaitan dengan bagaimana untuk kita menguruskannya
Doktor juga telah menjelaskan fenomena dan juga keadaan yang berlaku menyebabkan hujan dan juga banjir ini. Tetapi tadi apabila kita berdepan dengan situasi banjir dan sebagainya, banyak perkara-perkara lain terjejas. Kerajaan mengeluarkan duit untuk membaik pulih dan sebagainya. Isu-isu seperti bekalan makanan, sayuran juga akan terjejas disebabkan banjir. Kita bercakap berkaitan dengan banjir ini bukan kali pertama. Kita tahu Malaysia antara negara yang menerima hujan yang banyak. Tetapi doktor, ada kawasan-kawasan dan juga tempat yang dah bertahun-tahun dilanda banjir dan sebagainya. Adakah tidak ada penyelesaian yang telah dibuat sebelum ini kepada kawasan-kawasan ini, doktor? Okey. Sebenarnya kalau kita melihat kepada beberapa proses untuk membuat satu dalam bentuk misi tebatan banjir, terutamanya di kawasan yang berisiko seperti mana di Johor Bahru, di Kuala Lumpur dan juga di mungkin di Selangor, begitu juga di Pantai Timur, uh, kejadian banjir yang berulang dan memberikan impak kepada beberapa kumpulan-kumpulan komuniti tadi adalah seperti mana yang kita tahu bahawa ianya banyak disumbangkan oleh faktor geografi, faktor topografi yang berada di kawasan pertempatan mereka. Jadi antara yang saya setelah saya lihat beberapa kawasan terutamanya di pusat-pusat pembinaan sementara, antara daripada pusat pembinaan sementara ni kadang-kadang ada tempat mereka perlu dilihat semula dari segi kewajaran. Mungkin tidak sesuai pusat penempatan sementara berada di situ. Jadi mungkin yang pertama yang kita pernah cadangkan supaya pusat penempatan sementara ini berada di level yang berbeza, tahap yang berbeza. Mungkin kita boleh letak di kawasan topografi ataupun geografi yang lebih tinggi. So itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi, kenapa kejadian ini juga berulang di kawasan yang sama. Sama ada pihak kerajaan pihak kerajaan cuba membuat pelbagai kaedah, tetapi kebanyakan kaedah itu dia lebih melihat kepada tumpuannya kepada lembangan sungai, kepada sistem yang ada di sungai dan sebagainya, tapi tidak melihat kepada kemungkinan aliran yang datang daripada pelbagai bentuk muka bumi tadi yang disumbangkan. Pertama mungkin dari segi penerokaan tanah, mungkin juga ada kelompok individu yang mengusahakan tanaman pertanian dan sebagainya. So, kesemua ini kalau tidak dicakna dengan begitu baik, maka kita tahu bahawa tidak ada lagi kawasan yang dipanggil sebagai buffer zone, kawasan yang diklasifikasikan sebagai untuk mencegah aliran banjir ini ataupun aliran air ini untuk sampai kepada kawasan yang sepatutnya. Jadi ini yang menyebabkan berlaku fenomena seperti ini. Yang kedua, yang kita tidak boleh tolak juga kemungkinan adalah apabila berlakunya fenomena, contohnya seperti mana fenomena air pasang, di mana pertembungan berlaku antara peningkatan air laut dan juga sungai tadi yang mana berlakunya hujan lebat. Jadi ini pernah berlaku dalam beberapa bulan yang lepas, terutamanya pada bulan Disember, dan ini juga adalah merupakan faktor kenapa di beberapa lokasi yang sedia ada berlakunya banjir, mereka mengalami banjir lagi berulang-ulang kali. Prof, kita tidak boleh menolak takdir, tetapi kita boleh membina jangkaan. Apabila kita membina jangkaan ini, seperti yang mungkin kerajaan nak lakukan, seperti tebatan banjir dan sebagainya, tali air yang cetek mungkin boleh didalamkan, bina tebing konkrit di sepanjang sungai dan sebagainya, ataupun dalamkan sungai daripada laporan yang mungkin dikeluarkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan oleh Alam Sekitar dan Air dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memahami doktor dengan kejadian sekarang ini, berapa tempoh lama untuk kita fikir ke depan dengan sesuatu projek ataupun pelaksanaan itu dilakukan? Maksudnya dalam tempoh 5 ke 10 tahun, sebab bila kita cakap berkaitan dengan kejadian banjir, kejadian alam dan sebagainya, kita tidak boleh jangka. Mungkin ia berubah sekelip mata dalam tempoh 1 tahun ataupun 2 tahun saja. Bagaimana untuk membina jangkaan ini, doktor? Baik, pada saya peringkat yang pertama yang kerajaan perlu laksanakan, kita sudah perlu ada satu pakar menilai risiko, di mana pihak kerajaan kena menyediakan satu kumpulan think tanker yang melibatkan kepada perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang.
Jadi sebab kita sudah tahu bahawa ramalan dan juga prediksi yang melibatkan kepada kawasan, intensiti, kekerapan dan sebagainya sudah ada data dan sebagainya, dan sepatutnya sudah pun boleh digunakan sebagai sebahagian daripada kajian dapatan untuk dilaksanakan misi Tempatan Banjir tadi. Jadi saya merasakan bahawa sudah sampai masanya pihak kerajaan perlu menggunakan analisis ini, analisis risiko, analisis prediksi yang telah dilaksanakan beberapa agensi bersama dengan kumpulan pakar teknikal untuk disegerakan, terutamanya melibatkan kepada lokaliti. Sebab itu saya percaya bahawa kebanyakan daripada pihak berkuasa tempatan, mereka sudah pun mempunyai peta banjir dan mereka juga telah mempunyai zoning kawasan-kawasan tertentu. Dan gunakan ini sebagai salah satu daripada langkah perancangan di mana apabila membuat satu-satu tindakan melibatkan kepada pembangunan baru. Jadi sepatutnya misi kepada tempatan banjir bersama dengan peta banjir tadi perlu dilaksanakan bersekali dengan perancangan kajian tempatan. Maksudnya dimasukkan sebagai salah satu daripada ruang kajian untuk digunakan sebagai perancangan asas melibatkan ataupun menyediakan perancangan yang ada hubung kait dengan perubahan cuaca. Jadi mahu tidak mahu ianya akan jadi lebih inklusif dan akan menjadikan setiap PBT lebih bersedia dalam perancangan yang terutamanya melibatkan kepada perancangan sederhana dan juga jangka masa pertengahan. Kerana jangka masa panjang tu kita sudah tahu apakah bentuk perancangan yang melibatkan kos yang lebih tinggi. Tetapi apabila melibatkan perancangan jangka masa pendek dan pertengahan ini, ianya memerlukan tiga perkara ini tadi, tiga elemen ini tadi untuk dimasukkan dalam perancangan pembangunan baru di mana-mana lokaliti. Dan juga Prof, adakah Malaysia terlalu lambat untuk selesaikan isu berkaitan dengan banjir ini? Sebenarnya kalau kita melihat kepada beberapa negara maju, mereka juga mengalami perkara yang sama, di mana mereka juga mengalami masalah banjir berulang. Cuma isu kita di sini adalah bagaimana kesiapsiagaan dan bagaimana efektif kita untuk menyediakan prasarana tadi. Sebagai satu contoh, kita gunakan model yang berada di negara Belanda sebagai satu contoh. Mereka adalah negara di bawah laut, tetapi mereka juga telah pun mempunyai infrastruktur dan prasarana yang mencukupi dan memadai untuk membendung masalah banjir daripada berlaku. Malah mereka juga telah pun membuat prediksi kepada kajian paras laut dan mereka juga tidak pernah selepas daripada mereka membina prasarana dan infrastruktur itu, mereka tidak lagi mengalami masalah banjir. Jadi kalau ditanyakan kepada pendapat pakar, ini adalah waktu yang terbaik kerana ini adalah merupakan misi utama kerajaan bagi melaksanakan mana-mana proses-proses peningkatan tambah baik kepada prasarana tempatan banjir sedia ada, dan paling utama adalah memastikan ianya sentiasa diselenggara. Sebagai satu contoh, kita tahu bahawa banyak sistem saliran kita ni tersumbat. Maka ianya akan menyebabkan banyak bencana berlaku, dan saya juga ingin memberikan sedikit nasihat kepada mungkin penduduk dan juga komuniti. Kita juga menyumbang kepada sesuatu perkara yang berkaitan dengan banjir, terutamanya melibatkan kepada sampah dan juga timbunan-timbunan sampah yang menyebabkan air larian ini tersumbat dan sebagainya. Itu juga adalah merupakan antara satu faktor. Jadi di faktor kerajaan, mereka perlu menyediakan beberapa pelan-pelan seperti ini, tambah baik prasarana, dan di pihak komuniti ataupun penduduk perlu memahami bahawa mereka juga perlu untuk menjayakan usaha kerajaan ini berjaya seperti mana yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih Prof. Ini besar peranannya apabila kita bercakap berkaitan dengan situasi dan juga keadaan, terutamanya bila kejadian banjir ini seperti yang Prof nyatakan, perubahan itu berlaku dalam tempoh 20 tahun dan mungkin kita berada dalam fasa ataupun tahap kedua selepas peralihan monsun dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif penting yang perlu dilaksanakan dan juga ditelusuri oleh kerajaan hari ini untuk memastikan bahawa kejadian berulang seperti banjir ini dapat dielakkan, dan juga kita dapat memastikan bahawa kelestarian masyarakat itu dapat diatasi dan juga dapat baik pulih sepenuhnya dalam kalangan masyarakat dan sebagainya. Baik, terima kasih Profesor Engineer Dr. Fadil Muhammad Din yang merupakan pengarah Pejabat Pelestarian UTM. Banyak lagi isu dan juga perkara yang kita akan bawakan, terutamanya menjelang 100 hari Kerajaan Perpaduan. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.